Hai korang semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Karina. Okay, so hari ni Bibi nak buat apa? Yes, disebabkan Bibi selalu buat question and answer yang bertuliskan izinkan hatimu berbicara. Jadi hari ni saya nak buat konten 24 jam jadi doktor cinta. Nampak walaupun saya tak bercinta, tapi saya akan jadi doktor cinta. Jangan risau. Betul lah tu. Okay, so saya dah upload dekat saya punya sebab guna phone dia gegau sikit. Okay, saya dah upload dekat saya punya IG story semalam. Jadi saya akan ambil semua question and answer dekat situ lah. Di mana yang ramai yang tanya kenapa kepisahnya kopi. So saya akan jawab. Okay, korang jangan risau. Tapi kalau benda tu tak menawasabah bagi korang, macam tak membantu pun korang dalam percintaan, maaf lah, saya just bagi apa yang saya tahu. So tak apa, kita masuk intro dulu. Okay guys, by the way sekarang dah pukul 2.30. Jadi saya tak buat lah sejam. Maybe saya buat dalam 2 jam sekali. Maksud dia sekarang ni pukul 2.30 saya jawab soalan. Lepas tu dah pukul 4 saya buat balik. 2 jam ke tu? Tak? Macam tu lah kiraan dia, yang kalau korang faham. So jadi setiap masa yang saya ambil, saya akan jawab 5 soalan saja dari korang. Sebab saya check tadi ramai tanya soalan merapu pun. Saya tulis kat situ, izinkan hatimu berbicara. Dia tanya, akak dah makan? Tapi tak apalah, saya tak ambil pun kesan saya macam tu. Jadi jom kita jawab soalan yang pertama. Dia berbunyi begini guys. Tiada hati untuk dibicarakan. Allah, sedih betul. Susah tak nak jawab apa sebab dia kata dia tak ada hati, tiada hati untuk dibicarakan. Hati dia mungkin dah hilang. Ini bukan Ashraf. Korang je nampak, saya tak nampak. Okay, kita pergi ke question answer yang seterusnya. Macam mana nak berbicara? Hati kan tak boleh cakap. Okay. Memanglah, korang janganlah straight to the point sangat. Janganlah jadi pembaris. Memanglah kita tak bercakap dengan hati. Yes, memang kita tak bercakap dengan hati. Tapi apa benda yang perasaan, apa yang korang lalui, itu adalah kata-kata dari hati korang. Maksud dia macam semuanya bermula dari perasaan korang. Perasaan tu hati lah kan. Takkan buah pinggang pula. Jadinya memang kita tak boleh cakap. Memang kita tak boleh cakap dengan hati kita. Tapi sebenarnya boleh je. Tapi sebenarnya boleh je kita cakap dengan hati kita. Cuma kalau orang pembaris, dia memang tak faham lah apa yang saya cakap. Jadinya apa yang korang rasa, apa yang korang lalui, apa yang korang rasa sedih, korang rasa marah, korang rasa happy, itu semua melalui dari hati dan perasaan korang. Itulah maksud saya. Okay, jom kita ke next question. Akak, macam mana nak pujuk hati yang sakit hanya disebabkan perkara lepas yang menyakitkan? Okay, apa perlu awak buat? Apa perlu pujuk hati sendiri? Awak kena banyak luangkan masa, habiskan masa dengan diri awak sendiri. Dan satu je saya nak cakap, jangan fikir perasaan orang. Awak kena fokus dekat perasaan awak sendiri. Macam saya juga, dulu saya lebih memilih untuk memikir perasaan orang lain berbanding saya. End up saya yang tersakiti lah. Jadi saya nak bagi tahu kat korang semua, walaupun pun jadi, jangan fikir perasaan orang dulu. Memang kita perlu fikir perasaan orang sebab kita tak naklah orang tu macam sedih, orang tu terasa dengan kita apa semua. Tapi fikir perasaan kita. Kalau orang tu buat macam tu dekat kita, takkan kita nak biarkan kita rasa sakit, betul tak? Jadi segala macam mana nak pujuk tu, awak kena luangkan masa dengan diri awak. Awak kena happykan diri awak. Happykan orang lain tu nanti dulu. Happykan diri awak dulu. Dan fikir yang positif lah. Anggap je semua yang terjadi ni ada hikmah dia. Selalu saya dulu saya macam cepat rasa stres, cepat rasa down. Sebab saya kata kenapa saya. Tapi bila saya letakkan tempat saya, kenapa saya bertukarkan jadi tak apa. Kalau hari ni hujan, besok akan adanya pelangi. So saya dah takkan rasa negatif dari situ. Saya akan tak apa, mungkin hari ni aku sedih sebab Allah nak gantikan dengan yang lebih baik besok. Macam tu, okay? Okay, jom kita ke next question. Memaafkan atau melupakan? Saya lebih prefer memaafkan dan selepas itu baru melupakan. Sebab macam ni, saya tak suka bergaduh dengan orang, bermusuh dengan orang, melainkan orang tu memang betul-betul jahat dengan saya. Jadinya macam contoh kalau dalam hubungan ni, kalau dah break, memaafkan je lah. Itu kelibat.
memaafkan je lah dan melupakanlah dia. Tapi kalau dia datang balik dekat hidup korang, minta peluang kedua, korang fikirlah, korang fikir sama ada kesalahan dia tu patut diberi peluang kedua ataupun tidak. Kalau benda tu sangat berat dan korang dah hadam dah lama sangat, and then korang break ini, and then tiba-tiba dia minta peluang kedua. Korang fikirlah, fikir sehabis baik. Bodoh. Kita seterusnya, ini last question. Kalau dah rasa dipergunakan, nak buat macam mana? Please request. Satu lagi, kalau untuk perempuan lah, jangan letakkan diri korang tu senang lelaki menggunakan kita. Maksudnya macam dalam hubungan dia kena ada fair tau. Jadinya macam kalau orang tu buat, kau tak boleh dia je buat. Kita pun kena buat. Macam Bibi dulu, macam saya ni jenis air lah, saya cerita jenis air. Jadi dulu kalau macam partner saya buat, saya tak kisah pun. Saya macam tak apalah, takkan aku nak buat balik kan. Tapi benda tu tak fair sebab awak rasa sakit. Awak rasa sakit, awak rasa awak tak puas sebab kenapa dia boleh buat tapi awak tak boleh buat. Jadi macam saya sekarang ni, kalau saya bercinta, saya ambil konsep kau boleh buat tu, aku pun boleh buat tu. Jadi contoh, kalau dia buat saya sakit hati dengan satu benda tu, saya akan buat benda sama juga. Bila dia marah saya cakaplah kenapa dia boleh buat tapi dia nak marah. Habis macam mana perasaan saya? Dan lagi satu saya nak beritahu ke korang, dalam percintaan ni korang kena saling memahami. Percayaan tu penting, kejujuran penting, dan yang paling penting, korang kena letakkan diri korang dekat tempat partner korang. Jadi contoh, kalau korang nak curang hari ni, korang cuba fikir, korang letak tempat korang tu dekat girlfriend korang ataupun boyfriend korang. So korang fikir, okay, apa pula aku rasa kalau aku nampak dia dengan lelaki lain, macam tu. So korang kena letak macam tu supaya bila korang nak curang ni apa semua, korang rasa macam kalau aku kena ni aku sakit juga. Jadi aku tak nak buat lah. Macam tu. Itulah. Dan konsep saya untuk bercinta macam tu lah. Kalau orang tu buat, saya buat. Saya memang jenis saya memang jenis memaafkan. Tapi sekarang ni saya ajar untuk diri saya, kau tak perlu lemah dalam percintaan. Kau tak perlu lemah dengan segala-galanya lah. Kena jadi orang yang kuat. Tak kisahlah lelaki atau perempuan, okay? Korang tak boleh give up korang tak boleh give up. Dunia percintaan ni memang akan ada. Memang akan ada. Tak kisahlah korang ni kata dia tak bercinta kak. Ya, memang tak bercinta, tapi akan datang korang akan bercinta juga. Cakaplah takkan bercinta ke, tak nak kahwin ke, nanti bercinta tak kahwin. Akan juga. Percayalah cakap saya, korang akan mendorong ke arah situ juga. Akan pergi sekejap-sekejap ataupun akan ada rasa juga lah fasa cinta ni. Jadi janganlah buat diri korang tu senang dipergunakan, okay? Kalau korang rasa korang ni dapat relationship yang toxic, keluar je, okay? Anggap je apa dugaan yang korang lalui tu akan datangnya pelangi di esok hari. Mungkin Allah tak tentukan dia untuk awak. Mungkin awak rasa dia tu memang dah terbaik untuk awak. Tapi kalau nak tak nak memang dia bukan jodoh awak, jangan risau. Sebab mungkin dalam doa awak tahu Allah dah makbulkan. Jadi awak kena terima lah. Mungkin awak kena terima awak kehilangan orang yang awak sayang tu sakit. Tapi jangan risau, nanti Allah akan gantikan dengan orang yang cintakan awak. Bukan awak yang cintakan dia, orang yang cintakan awak, okay? So sekarang ni 8 minit dah saya jawab semua question korang. Bukan semua, baru 5. So pukul 4 kejap lagi, pukul 4. Tengoklah kalau saya baik hati pukul 3, tak adalah pukul 4. Saya akan jawab question and answer lain pula. Jadi kita buat kerja lain dulu. Cuba kejap lagi. Okay guys, so sekarang dah pukul 4.30. Jadinya sebenarnya banyak sangat saya cari question and answer dekat saya buat Izinkan Hatimu Berbicara tu. Ramai sangat yang tak faham apa yang saya tengah sampaikan. Jadi tadi baru saya buat question and answer baru. Dan saya explain apa benda tu. Sebab banyak sangat dekat question and answer tu, dia tanya, Bibi makan apa? Bibi buatlah prank. Sangat tak membantu. Tak apa, kali ni saya dah jumpa dah 5 soalan yang saya harus jawab. Okay, jadi jom kita jawab. Okay, soalan yang pertama, penatlah nak hadap toxic people ni. Kita buat ni tak kena, tu tak kena. Macam saya cakap tadi, tapi saya tak faham awak punya jawapan ni, soalan ni untuk hati awak ataupun maksud dia untuk, bukan untuk partner awak toksik ke ataupun orang sekeliling awak toksik. Tapi bagi saya, hidup ni kita tak payah puaskan hati orang.
Jadi tak kisahlah orang tu nak halang awak apa, at least awak buat tu bukan benda yang salah. So kalau awak rasa benda tu tak salah untuk awak, benda tu tak salah pun awak buat, just go on. Okay, tak perlu dengar mulut orang ni, sebab bila kita dengar untuk kita puaskan hati orang, kita tak dapat apa pun, kita nothing. Jadi bagi saya, better korang jaga hati korang dulu. Okay, memang susah lah untuk bila kita dah segelompok dengan toxic people ni, apa-apa kita nak buat semua salah kan. Jadi cuba keluar daripada circle tu dan positifkan hidup lah. So kita ke next question. Kenapa hidup ni banyak dukaannya? Dalam kehidupan ni memang senang cerita tak perfect lah. Tak ada siapa yang perfect. Tak ada siapa yang dia kaya, dia bahagia, dia complete lah. Senang cerita tak ada. Mesti ada yang kaya tapi stres. Tapi yang tak kaya, yang miskin apa kedana, tapi happy dengan kehidupan dia. Macam tu lah, kita ni tak lari daripada masalah dan dugaan. Dugaan tu setiap orang akan adanya dugaan yang berbeza-beza. Tapi korang jangan risau, sebab Allah memang dah tetapkan dugaan dekat kita. Semampuan kita je, sekemampuan kita je. Macam tu lah ayat dia. So jadinya Allah tahu korang boleh lalui dugaan tu. Jadi that's why korang dapat dugaan tu. Mungkin korang rasa dugaan tu sangat perit untuk korang lalui, tapi percayalah, korang memang dapat, korang dapat handle dugaan tu. That's why Allah pilih korang untuk kena dugaan tu, untuk tempuhi dugaan tu. Jadi tak perlu risaulah. Okay, macam saya tak tipu. Saya memang banyak je dugaan dalam hidup saya, tapi disebabkan kita sabar, kita percaya dengan satu ayat ni je. Kalau hari ni hujan, akan adanya pelangi besok. Bila korang hadam ayat tu dalam diri korang tak kisah dugaan yang apa yang akan korang lalui, sebab korang tahu, okay, kalau aku nangis lah hari ni, nangis lah teruk-teruk macam mana pun, mungkin Allah nak gantikan dengan senyuman yang sangat aku tak sangka besok. So korang tak payah sedih lah, okay? Sebab korang kena hadam je ayat tu. Nanti korang akan positif, korang akan macam tak apa, aku boleh, aku kuat. Okay, jom kita ke next question. Kenapa bila kita dah sayang mesti dia pergi, dan bila dah lupakan dia muncul dan sakitkan hati kita? Benda tu akan terjadi lah, tak pernah tak terjadi. Orang tu dah sakit hati kita, and then dia yang tinggalkan kita. Jadi kita cuba move on, kita cuba lupakan dia, tapi dia akan datang balik, betul. Itu memang dah selalu dah jadi. Tapi kadang-kadang mungkin dia pergi bersebab, dan dia kembali pun bersebab. Mungkin kalau orang yang korang sayang tu pergi dalam hidup korang, mungkin Allah nak bagi pengajaran bila korang bercinta dengan dia. Mungkin Allah bagi pengajaran lah, apa yang korang dapat belajar bila korang bercinta dengan dia. Kalau dia datang balik tu ada sebab dia. Jadi ikut kata hati korang, jangan tanya orang. Kebanyakan orang suka tanya, macam mana? Itu ikut kata hati korang. Korang memang boleh minta pendapat dekat orang, tapi manusia mesti ada macam, aku ingat dia nak bagi jawapan macam ni, rupanya dia bagi jawapan macam tu kan. Jadi macam korang tak puas dengan jawapan orang tu, sebab lain-lain orang lain dia punya jawapan kan. Jadi korang nak minta pendapat boleh, tapi untuk buat jawapan, tanya hati sendiri. Sebab yang akan lalui rasa sakit, rasa happy, rasa sedih, rasa bahagia itu korang. Okay, so tak perlu tanya orang lain, tanya diri sendiri, macam mana korang dapat terima balik tak? Macam tu. So kita pergi ke next. Dia dah berubah hati, dah ada orang lain. Okay, saya tahu sakit nak terima benda ni, sebab saya pernah ada dekat situation tu. Saya punya lagi lah, dia berubah tapi dia tetap marah. Dia berubah, dia yang berubah, tapi bila dia nak pointkan masalah tu, maksud macam dia nak jadi punca masalah supaya dia boleh berpisah dengan saya, dia createkan supaya saya yang bermasalah. Bila saya dapat tahu punya dia ada orang lain, tak apalah, saya dulu jenis hati kering tau guys. Dulu saya hati kering, walaupun saya perempuan yang orang kata dalam hubungan saya ni bukan api, saya air, tapi dulu hati saya kering. Okay, kalau contoh saya dah buat salah, okay, saya minta maaf. Saya tengoklah dia dapat terima saya ke tak. Okay, kalau dia boleh terima saya, dia buat salah, saya maafkan lagi. Tapi bila saya dah stop buat kesalahan tu, saya dah stop sebab saya dengar kata dia lah. Dia kata jangan buat ni. Okay, kita pun yelah, kita janganlah jadi toxic dalam relationship kan. Okay, jadi saya follow.
bila saya dah ikut, bila dia buat lagi sekali kesalahan yang sama, yang dia dah tahu benda tu memang salah, benda tu memang kalau kena kat dia pun memang salah, memang dia akan marah saya. Bila dia buat, saya macam okay, saya macam korang boleh pergilah dari sini. Sebab saya jenis saya dulu sampai ada saya punya ex merayu lah nak dekat saya. Tapi dulu saya hati kering. Tapi tak tahu kenapa sekarang tak. Sekarang saya cepat. Ya Allah. Tak tahulah, hati saya lembut sangat. Saya mudah menangis. Saya mudah rasa sedih. Mudah terasa. Tapi terasa saya tu tak menyusahkan orang. Jadi dia macam terasa saya tu. Contohlah kalau saya bercinta sekarang. Saya jealous dengan siapa ke apa. Saya takkan marah dia. Jadi saya akan pendam benda tu. Tak pun saya akan cakap elok-elok dengan dia. Saya macam cakap lah, sorry, saya akan minta maaf. Saya kata sorry, saya overthinking dengan dia. Dan saya jujur, saya tak suka itu ini. Itu saya yang dulu. Tapi bila sekarang ni Memang sekarang ni saya fikir kalau contohlah saya bercinta sekarang dan orang tu buat hal, saya anggap je lah tak apalah, dia bukan jodoh aku. Lepas tu sekarang ni saya tak kisah pun hilang orang yang tak setia dengan saya. Okay, faham? So, konsep berubah hati ni awak kena jaga-jaga lah. Mungkin dan memang ada orang lain. Tapi awak tak perlu sedih lah. Anggap je mungkin ada yang menyayangi awak yang akan datang. Macam saya cakap tadi, mungkin awak hilang orang yang awak sayang, tapi orang yang cintakan awak akan datang. Macam itulah. Okay, ni last question. How you jaga hati you cemburu dari seseorang? Benda tu sangat susah sebenarnya bagi perempuan lagi lah. Perempuan ni ada yang part dia akan overthinking. Tapi lelaki perempuan sama je. Cuma perempuan punya overthinking tu lagi over lah kan. Itu susah lah. Cuma dulu tak saya bercinta, saya tak dapat kontrol benda tu. Sampai membuatkan saya ganggu lah. Sampai membuatkan saya macam orang kata hianati lah. Sedangkan bercinta je. Macam tu lah. Bila kita dah sayangkan seseorang tu, of course lah kita macam sedih, cemburu. Tapi jenis saya bukan jenis yang okay, contoh dia dengan perempuan lain tapi benda tu kawan je. Cuma macam tiba-tiba saya akan maki apa. Tak, jenis saya memang saya akan telan seseorang, saya akan positif, saya akan senyum. Sebab dulu jenis saya ni, apa contohlah, apa yang saya pendam, saya nak cerita balik. Macam contoh saya nak luahkan dekat dia, saya nak bagi tahu supaya dia tahu salah dia. Saya jadi macam tak boleh. Nanti kalau kau cakap macam tu, kau akan hilangkan mood dia. Jadi penyebab hilang mood dia adalah engkau. Saya akan macam berbalik macam salah kat diri saya. Saya rasa macam tu dulu. That's why dulu tak saya bercinta, saya tak pernah cerita pun walaupun saya sakit hati, walaupun saya cemburu ke, walaupun saya terluka, walaupun benda tu memang salah, walaupun dia tak nampak, saya tak pernah bagi tahu. Sebab saya tak nak orang tu bad mood, saya tak nak penyebab stres tu, penyebab masalah tu daripada saya. Walaupun orang tu yang buat masalah, saya terasa. Tapi saya bukan jenis yang saya jenis yang tak nak penyebab tiba-tiba okay, dia dah mood okay, lepas tu saya nak luar, dia jadi bad mood disebabkan saya. Saya tak boleh dulu. Tapi sekarang ni bila makin lama saya belajar untuk terus terang. Jujur saya cakap, terus terang ni adalah the best bila korang bercinta. Tak kisahlah macam mana, korang terus terang je. Sebab benda tu yang boleh macam partner korang faham korang dan dia tak buat balik kesalahan tu, dan hati korang pun lega. Bila korang pendam ni, percayalah cakap saya pernah rasa macam sedih gila lah. Sedih dan banyak gila fikir negatif partner saya disebabkan saya terlalu pendam. Macam pendam benda lama dan tambah dengan benda baru, dia jadi makin membara lah perasaan tu. Korang kena buang lah sikap tu, sangat-sangat kena buang. Saya menyesal dulu saya tak jenis yang straight to the point. Sebab macam dulu macam partner saya, dia jenis straight to the point, apa tak suka, so saya akan elak benda tu. Tapi saya tak buat. So maknanya salah dia akan berulang-ulang lah. Saya tak tahu dia buat salah, dia akan ulang-ulang. Macam tu lah. Jadi korang elakkan daripada pendam ni. Better korang straight to the point. Tak kisahlah dia boleh terima ke tak. Kalau salah dia tetaplah kena terima sebab salah dia, betul tak? Dia tak boleh salahkan korang. Sekarang ni saya lupa nak pergi sedia baju. Okay, jadi saya nak sedia baju kejap. So kita tunggu konsep dancer yang baru kejap lagi, okay? Jangan risau, kita 24 jam. Korang akan dapat nasihat kat saya 24 jam. Korang sampai naik bosan. Okay? So kita jumpa kejap lagi. By the way, saya tak naklah macam biarkan korang jumpa saya setiap kali ni je kan. Nanti saya masuklah foto-foto siapa. Okay? Kita jumpa kejap lagi. Okay guys, suasana mendung sangat. Dia macam seolah-olah tahu yang saya tengah bercerita tentang cinta. Gitu. Tak. Gelap gila.
Kadang-kadang kan rasa nak duduk sorang-sorang, duduk tepi pantai je lah. Tapi apakan daya, masih tak boleh ke pantai. Itulah, saya sebenarnya tak naklah bagi korang tengok video ni bodoh je. Jadinya saya tunjuklah saya jalan-jalan. Sekejap, saya tunjuk korang suasana rumah. Ini baru potong tali tu, tapi dah panjang. Tu ada anak-anak orang nak di kolam. Hujan-hujan main di kolam guys. Hujan ni guys. Okay. Guys, ada suspek guys. Suspek guys. Dia tak takut orang dah. My god guys. Suspek ditemui guys. Tak nampak dia tak lari. Mana? Dia tak lari. Dia kan dia dah. Ni dia tak lari. Cuba pegang. Tak nak cukup lah. Saya tak nak try pegang jap. Ni pandang awak tu. Dia nampak tu. Dia nampak. Dia nak gerak. Gerak lu baru je. Katanya pegang. Takutlah. Dia gigit tangan nanti dia tak lepas. Tapi dia dah berani, dia naik atas ni. Kalau tidak kita bawa sampai dia dah caw. Nah. Yes. Awak sepatutnya pegang. Takut. Mana dia? Berani ni, lagi siap. Okay guys, so sekarang dah pukul, ya Allah. Saya kat atas skuter saya. So sekarang pukul 6. Jadi ini adalah Izinkan Hatimu Berbicara part 3. Wow, part 3. So jom kita reply lah. Okay, yang pertama dia tanya, betul tak laki kalau ada skandal perempuan tu buruk? Depends juga sebenarnya. Dia bukan perempuan tu buruk, perangai lelaki tu pun buruk juga. Tapi entah, time saya punya pengalaman lah. Ada yang cantik, ada yang buruk. Yang cantik tu saya dah anggap mungkin dia curang aku sebab perempuan tu cantik lah. Yang buruk tu sebab dia bodoh. Sebab dia tak cukup seorang. Bagi saya lah macam tu. Tapi tak tahulah. Tapi saya pernah je ex saya ada skandal, tapi yang cantik dari saya. Tapi kau lah, dah lalu dah pun. Kebanyakan macam tu lah. Tapi kebanyakan memang macam dia curang tapi perempuan tu buruk, macam tu lah. Tapi entah. Okay, dia agak gelap sikit sebab saya kat luar rumah. Okay, jadi yang kedua, kenapa hati kita yang perempuan ni selalu disakiti disebabkan terlalu bodoh ke? No, bukan disebabkan terlalu bodoh. Tapi perempuan yang pertama dia adalah hati tisu. Mungkin benda tu tak adalah terlalu sakit, tapi kita yang merasakan benda tu sakit sangat macam tu. Yang kedua, bukan disebabkan kita terlalu bodoh, tapi disebabkan kita terlalu sayang dekat dia. Jadi kita tak kisah. Macam saya cakap tadi, bila kita bercinta, kita akan fikir pasal perasaan orang je. Pasal hati kita ni lantak, macam tu. Benda tu lah yang kena elakkan dari kita ada dalam relationship ni. Sebab benda tu yang membuatkan hubungan korang tak adil. That's why saya kata, bila bercinta ni korang kena straight to the point. Kalau korang jenis yang luar, yang pendam, korang akan rasa macam ni lah. Korang akan rasa diri korang diperbodohkan. Tapi sebenarnya benda tu berbalik pada kita. Kita rasa bodoh sebenarnya disebabkan kita. Sebabkan kita tak luahkan. Itu semua salah kita. Yang ketiga, Pegat Bibi sangat harapkan dari kecil sampai sekarang. Dari kecil saya harapkan, saya dengan ayah saya tak jauh lah. Dia memang tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan doktor cinta. Tapi dia tanya, so saya jawab, saya mengharapkan ayah saya tak jauh dari saya lah. Dia tak adalah jauh sangat, tapi jauh jugalah kalau nak bertemu kan. Sebab ayah saya duduk kat Terengganu, saya duduk kat KL. Itulah yang saya harapkan, tapi tak apalah. Allah lebih tahu apa yang terbaik. So kita ke next question. Kenapa hidup ni kena kenal, kena adil, dan kenapa saya perlu mengalah dengan semua orang? Pernah macam ni? Yes, kita memang kena mengalah. Kalau tak mengalah, dia tak adalah mengalah dekat benda yang betul pun kita kena mengalah. Senang cerita, kalau tak nak benda tu besar, kita memang kena mengalah lah. Senang cerita, orang yang bijak dia akan mengalah walau apa pun sekali. Tapi kalau benda tu memang betul-betul bukan salah dia, takkan nak mengalah. Macam tu saya pun tak. Entah, saya ni pun jenis yang cepat mengalah punya orang. Mengalah tu bukan Allah. Mengalah tu bukan saya menyerah kalah, tapi saya tak nak berbalah. Nampak cantiknya ayat tu. Jadinya
Anggap je lah orang yang mengalah ni adalah orang yang pintar, orang yang bijak. Okay? Okay, yang kelima. Apa maksud kalau kita check perempuan tu tapi dia blue tick check kita? Okay. Soalan macam ni Okay. Apa kalau perempuan tu kita check tapi dia blue tick? Yang pertama dia tengah bad mood, yang kedua dia tengah merajuk, yang ketiga sebenarnya dia nak perhatian. I mean maksud dia nak macam, mungkin time tu awak ada reply mesej dia lambat, so dia nak macam awak tu macam dia lah. Macam perempuan kan kalau basis kan dia akan spam macam tu lah. Yang saya tahu, kalau dia betul-betul tak layan awak, ada orang lain lah kot. Tapi sunuzon je lah. Kalau awak nak hubungan tu berkekalan, biar sampai kita nampak kat depan mata kita sendiri, baru kita decide nak buat pilihan melepaskan atau masih menunggu gitu. So nampak saya doktor cinta tanpa lesen. Saya dari dulu suka buat ayat-ayat. Saya bukan buat ayat, tapi saya suka jawab soalan yang, maksud dia soalan yang berkenaan hati ni, saya suka jawab. Saya nak panjangkan. Okey lah guys, kita jumpa pukul 8 kejap lagi. Saya akan balas balik ni. Saya nak jalan-jalan kejap dekat kawasan rumah ni bersama saya punya skuter pink. So kita jumpa kejap lagi, okay? Okay guys, so sekarang ni dah pukul 8 malam. Sebab tadi saya tidur 8 malam lebih lah. Sepatutnya pukul 8, tapi disebabkan saya tidur dah 8 lebih. Sekarang ni saya dekat kolam, tempat yang kita orang selalu shoot tu. Cantik lah kat sini malam-malam. Jadi jom kita, tak apa, korang abaikan suara dia kan. Jom kita teruskan dengan izinkan hatimu berbicara. Okay, let's go. Soalan yang pertama. Apa yang Bibi rasa kalau orang yang Bibi percaya gila-gila lalas curang belakang Bibi? Dia, kalau untuk masa sekarang ni, mungkin dah tak rasa apa dah. Sebab dah pernah jadi dah. So, saya dah tak terlalu percayakan orang lah. Disebabkan benda-benda macam ni berlaku. Tapi tak apa. Kalau bagi awak semua, nasihat saya, jangan terlalu percaya dekat orang, meskipun orang yang rapat dengan korang. Tuan anjing kata. Guys, saya nak backflip guys. Jom. Alah. Saya dah tunjuk. Okay, backflip lagi. Risau betul. So kita jawab question yang kedua. Okay, kenapa kita mesti melepaskan seseorang yang kita sayang kat Bibi untuk orang lain? Kalau orang yang kita cinta tu pergi, kalau orang yang kita sayang tu pergi, jangan risau, sebab maybe Allah nak gantikan dengan orang yang cintakan kita. Macam tu. So demi orang lain tu, orang kata dikirakan dugaan jugalah kan. Saya tahu nak cakap apa, sebab bunyi suara kan saya dah lupa dah apa saya cakap. So macam saya cakap tadi lah, kita ke next question. Pernah dah dengan member tikam belakang ni rasa malas nak hidup? Okay, walaupun dia punya soalan ni tak kena-mengena dengan saya punya doktor cinta, tapi tak apa, saya jawab sebabkan ini adalah question yang hangat. Okay, macam saya pernah, saya ada kawan baik, sangat baik. Pergi mana-mana saya bawa dia, pergi bercuti dengan family saya bawa dia. Senang cerita memang rapat lah macam adik-beradik. Tapi end up, rupanya dia dengki dengan kelebihan saya. Dia cerita buruk sampai sekarang. Walaupun saya tak rapat dengan dia, saya masih dengar lagi bau-bau, apa orang kata, dia berbicara pasal saya, duk mengutuk saya tu ini. Tapi saya malas nak layan orang macam tu kan. Tak payah panggil kawan. Kalau awak rasa awak dah buang masa, kalau awak tak nak buang masa, tak payah layan orang macam tu. Tak payahlah rasa nak give up dengan hidup. Tak payah rasa nak give up dalam hidup ni disebabkan orang yang tak penting. Okay, biarkan dia. Banyak lagi kawan. Macam saya tak mati kalau tak ada kawan. Sekarang ni saya dah tak fikir kau nak kawan aku kawan. Tak nak sudah. Start kisah pun lah hilang kawan. Family ada mah. Okay, jom kita ke next question. Dia post gambar ex dia kat status WhatsApp, padahal time tu saya dengan dia. Dia fikir saya tak jealous ke? Itu maknanya dia tak serius dengan awak. Dia cari awak time bosan. So dia bercinta dengan awak tu suka-suka. Dan dia tak macet lah. So dia saja macam boring, so dia nak lepaskan boring.
Jadi bagi saya, awak tak perlu jealous pun. Awak buat lebih baik. Maksud dia macam biar dia yang rasa menyesal tinggalkan awak tu. Okay, jadi kita ke next question. Ni last question untuk pukul 8. Tak guna kalau tunjuk effort, berkorban bagai kalau orang tu still pilih untuk tak nampak kita. Yes, saya terima. Tapi bagi saya, korang tak payah rasa sedih kot. Mungkin sedih tu perlu. Memang kita akan rasalah sedih tu disebabkan orang yang kita sayang. Tapi tak perlu sedih tu membawa sampai rasa nak nangis je. Sebab air mata korang tu lebih berharga daripada dia. Okay? Saya dah tahu nak cakap apa. Kalau saya baru bangun tidur jadi blur sikit. Saya punya pengajaran, sebenarnya video ni 24 jam. Saya punya pengajaran, jangan terlalu letak harapan setinggi-tinggi. Jangan, sebab saya pernah bila saya bercinta, saya letak harapan tinggi-tinggi. And lah saya yang sedih, saya yang tak boleh nak buat apa sebab sedih kena tinggal lah. Tapi benda tu yang mengajarkan saya supaya bila kau dah kena tinggal, kau pandang depan je. Kau tak payah pandang kiri kanan ke belakang ke, tak payah. Benda tu akan rasa kau akan stay kat situ. So kau kena pandang depan je. Tak perlu fikir apa yang dia nak cakap, apa orang lain kata. Korang kena pandang depan, move on. Tak perlu nak fikir dah. Okay? Itulah nasihat saya. Okay, kita tanya kat diorang. Okay, kejap, saya flip. Okay guys, nak korang jawab. Sorang-sorang jawab tau. Okay, ada orang ni tanya, kenapa kita mesti melepaskan seseorang yang kita sayang untuk orang lain? Lagi? Sebab itu lebih baik. Sebab itu. Banyak lama lah kau, Dik. Itulah Sehari dia lah. dunia. Itulah dunia. Okay guys, so kita jumpa pukul 10 kejap lagi. Saya tak pastilah benda ni akan jadi 24 jam atau tak. Mungkin saya akan habiskan malam ni juga. Tengok macam mana. Sebab banyak sangat question answer yang tak penting saya jawab. Banyaknya tanya benda yang bosan. Yang benda yang sama kat bibi makan apa, buat apa macam tu. So, stay tune. Okay guys, diorang dah habis mandi guys. Okay guys. Okay guys, so sekarang ni kita ada meeting guys. Kita ada meeting guys. Oh, cik, muka dah mandi. Ashraf ni hantu air. Kalau korang nak tahu. Hantu kolam. Macam sungai dia tak suka sangat. Kolam dia. Laut pun tak? Laut pun tak. Sebab laut tak boleh nak menyelam kan? Boleh je. Cuma panas. Sakit mata. Pasir. Okay. Okay guys, so sekarang kita nak balik guys. Saja. Contohnya macam pergi snorkeling je lah yang terminat. Ya, oi. Kalau mandi yang tepi-tepi pantai tu, malas. Patutlah guys, hujan guys. Kita orang malas. Patutlah tak boleh bot. Okay, saya je record. Sebab tak naklah nanti video jadi sambung je saya punya soalan tu. Bagi awak sih susah tak jadi duduk tercinta? Tak. Kenapa? Sebab tak. Kenapa ada sebab juga? Balik lu. Dia berjalan kaki lu. Wah, laju betul. Dia tinggal guys. Yelah, saya tak nak jadi dua tercinta. So kalau korang nak nasihat dua cinta, nak nasihat daripada pakar cinta, saya lah. Okay, kita jumpa pukul 10 nanti, okay? Ashraf sebenarnya dia seorang kawan yang baik. Sebab apa? Kan tadi Rusdan jalan kaki kan? Dia hantar saya kat sini. Lepas tu dia pergi ambil Rusdan. Nak tak saya record? Okay, tunggu kejap. Tengok tu guys. Guys, tengok tu guys. Baik betul. Baik punya. A few moments later. Wah, baiknya. Ada servis guys. Ada servis guys. Berapa ringgit ni? Hai guys, okay, saya tahu semalam saya tak sempat nak habiskan untuk pukul 10 dengan pukul 12 disebabkan saya balik dan saya terus gone malam tadi. Jadinya saya rasa saya nak buat penutupan je lah untuk hari ni. So itu saja konten saya pada hari ni. Jangan lupa subscribe to channel saya Bibi Karina dan Bibi Akustik. Korang boleh komen korang nak saya buat konten apa lagi dan dengan siapa.
korang boleh suggest lah kan, sebab kadang-kadang saya tak ada idea juga. So, itu saja konten saya pada hari ini. Kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.